Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam pada warahmatullahi MC pada malam ni, Senior VM Nuraini. Okay, so tajuk saya pada hari ini, sekejap nak tengok slide, nak share slide. Okay, nampak kan? Ada kan saya punya slide? Ada. Okey, nampak. Nampak Okay, sebelum tu, terima kasih pada MC kerana mengenalkan diri saya. Mungkin ramai yang dah kenal ataupun ada yang belum kenal lagi. Nama saya Safida binti Muhammad. Berkecimpung dalam bisnes Shonghu pun dah lama. Hari ini saya ditugaskan untuk satu topik yang berkaitan dengan gastro usus. So kita tengok slide So suara jelas Ni bukan start dari awal ke? Belum klik lagi. Belum. Okay, sekejap So slide semua nampak clear Okay, so hari ini topik saya yang ditugaskan hari ini adalah berkaitan dengan gastro usus. So jom kita tengok apa maksud gastro usus. Silap sekejap. Okay, ini topik saya gastro usus. So kita tengok apa yang dimaksudkan dengan gastro usus. Okay, ini adalah kita punya gastro usus kita daripada kita tengok ini laluan makanan macam mana dia yang dimaksudkan dengan gastro usus. So gastro usus ni untuk makluman semua dia bermula daripada kita punya rongga mulut sampailah ke kita punya bawah ni adalah dipanggil dubur. So sepanjang perjalanan ini adalah lebih kurang 9 meter panjang dia. So kita tengok diagram yang sebelah ni apa dia makanan kita bermula daripada mana. So apa yang kita makan, apa yang kita minum bermula daripada kita punya rongga mulut. Jadi makanan semua bermula daripada rongga mulut. Dia bukan masuk kot telinga, bukan masuk kot mata, ikut mulut. So kat sini kita punya mulut. So mula-mula kita punya pengambilan makanan, semua yang kita makan, ayam, daging, segala-gala bagai makanan yang fast food, tak fast food. So kita masuk dekat mulut, lepas tu pergi dekat saluran dipanggil saluran esophagus. So kat sini makanan kita dihadam lah. So kalau kita makan cepat-cepat, jadi benda ni akan masuk dengan cepat juga kan. Sepatutnya kita mengunyah sepatutnya kena 14 kali kunyahan. 14 kali tu maksudnya kena betul-betul kunyah, maksudnya sampai molekul yang kecil. So dia nak masuk dekat kita dekat sini so dijadikan karbohidrat. So apa kita makan dia jadi karbohidrat. So bila masuk dekat ni pencernaan fizikal ni dia pergi dekat nama dia esophagus. So dia masuk dekat sini. So dia masuk dekat esophagus. So dekat esophagus ni ada banyak otot-otot juga dekat sini. So kat sini pun ada banyak juga saraf-saraf yang kita tak nampak dekat sini. So bila dia pergi dekat esophagus, dia pergi masuk dekat mana? Stomach. Dia pergi dekat perut. So dia pergi peristalsis ni dia pergi dekat perut. So bila perut dah buat pertukaran dekat sini, dia akan bertukar kepada protein dan semua lemak-lemak. So kita nampakkan ini adalah pankreas kita. Ini yang selalu banyak orang ada masalah kan. So ini kita punya duodenum. So nanti Alun tak berapa pandai sangat nak jelas secara detail, tapi apa yang kita faham, Alun akan cerita apa yang Alun faham daripada daripada gambar ni, berpandukan pada gambar ni. So dekat stomach ni, dekat
peristalsis ni dia ada otot. Macam Anu cakap tadi, dia ada otot. So dekat sini otot ni yang memainkan peranan. So dekat sini kena ada banyak lendir-lendir supaya kita punya apa yang kita makan ni boleh kunyah dengan bagus, cerna dengan bagus bila sampai dekat perut. So bila sampai dekat perut, dia ada pencernaan kimia. So yang apa yang Alun faham dekat pencernaan kimia ni, dia akan bahagi pada dua bahagian. So Alun pun tak berapa nak pandai sangat nak jelaskan yang dua bahagian tu. Cuma yang kita faham dekat sini, pencernaan kimia ni akan bertukar dekat sini. So bila dia dah bertukar, dia masuk dekat duodenum, dia akan berlaku pencernaan kimia. Maksudnya dua kali pencernaan dekat sini yang bertukar jadi asid yang panas, apa yang sejuk semua akan bertukar dekat sini, pencernaan kimia ni. So bila dia dah bertukar, dia pergi masuk dekat usus kecil. Ni dekat ini kita punya usus kecil dan pergi ke usus besar dan keluar kita punya apa-apa yang kita yang dah makan pergi ke bawah. Jadi mani yang boleh diguna pakai akan diserap dan disalurkan untuk kita sebagai tenaga. So ini dia punya step. So yang pertama kita ambil makanan masuk kat mulut, lepas tu dia pergi dekat esophagus. So dekat sini esophagus ni. So dekat sini nak kunyah perlahan-perlahan, jangan makan-makan kunyah terus masuk kat dalam ni. So sampai kat sini dia tak boleh nak cerna banyak sangat. So kat sini banyak kerja yang perlu dia buat. So bila dah sampai kat perut, dia akan bahagi pada dua bahagian. So bila dah masuk kepada dua bahagian, dia akan pergi kepada usus kecil dan masuk kepada usus besar dan keluarlah sebagai najis. Ini yang secara asas. So kita tengok salur darah dan tak nampak sangat ni. Salur darah ke hati. dari usus ke hati sebab ke atas sangat dia punya ni. So kita tengok dekat sini, okey, cuba kita tengok kita punya diagram ni kat sini yang ada liver, gallbladder, esophagus. Ni kita punya esophagus, stomach ni adalah perut. Ini kita punya pancreas, ini kita punya usus besar dan ini adalah usus kecil. Dan sini yang appendix dan ini ada rectum. Lepas tu ini adalah anus. Appendix pun selalu orang cakap tak penting, buang je. Kan? So apa yang Alun faham, appendix ni adalah tempat mengeluarkan bakteria baik. So maksudnya kalau kita dah buang appendix ni, kat mana yang nak dihasilkan bakteria baik? So yang boleh dihasilkan adalah dekat usus kecil dan usus besar saja. So pancreas, so bila pancreas dah rosak, macam mana nak hasilkan tenaga? Kan? Kat sini yang kita fikir yang selalu tak ada, ala biasa je, perkara biasa. Tak ada apa-apa. So ini adalah kita punya diagram yang tip-top, yang bagus. Kita punya sistem organ yang bagus. So bila kita tengok dekat sini, ini keratan rentas yang detail. So kita tengok kat sini, so ini kita nampak kan, ini salur darah yang kecil, yang halus-halus ni adalah salur darah. Lepas tu serap semua pergi dekat hati. So bila kita sembelit, hati kita akan jadi tepu dan immunity kita jadi rendah. So bila makanan yang kita tak digest dengan betul, kita akan dapat sembelit. So bila dapat sembelit, hati pun akan jadi masalah. So bila hati masalah, immunity kita pun akan jadi rendah. Makin lama makin bermasalah. So kita tengok, ini adalah keratan rentas usus. Okay, kita tengok yang sebelah sini yang tunjuk ni. Okay, ini adalah usus kita yang normal. So kita tengok usus kita yang normal ni, kita tengok umur dengan umur kita sekarang. Adakah kita punya usus bentuknya begini? Okay, ini adalah, kat sini adalah usus kecil, yang ni adalah usus besar. So kita tak ada tongkat pun untuk nak menegakkan kita punya usus yang sebelah sini. So kita tak ada tongkat pun nak ni. Ini yang normal. Maksudnya bila normal, kita punya usus besar ni mesti segala-galanya tip-top, tegang. Tak ada kendur-kendur. So kalau yang macam ni, yang graf yang sebelah ni adalah yang prolapse. Maksudnya prolapse ni selalu orang yang kita dah berumur. So sekarang pun budak-budak pun dah ramai dah masalah usus yang macam ni. So najis ni berat. Dia menumpang ke bawah. So kat sini kita nampak yang normal ni kan, mana ada tongkat kat sini kan. So bila dia dah berat usus ni,
dia akan lendur ke bawah, dia akan impede kita punya organ-organ. So organ yang kalau perempuan yang paling dekat ovary lah, yang paling terdekat sekali. So kalau lelaki dia punya itulah. So bila kita perut kita besar, jadi dia akan hempap ni. Ini dia akan hempap kita punya semua organ-organ. So bila yang orang yang bermasalah sembelit, benda ni akan jadi berat. Ni okey, ni maksudnya prolapse. Prolapse ni adalah dia dah himpit kita punya organ. So kalau yang sini, yang graf yang bawah ni adalah structure. Structure ni adalah kecacatan semasa kecil. Jadi bila kecacatan yang masa kecil, kadang-kadang kita pernah tengok kan budak-budak yang ni susah nak pembuangan ke, dia punya keadaan usus dia macam ni. So doktor akan potong lah kat sini dan sambung balik. Ini adalah kecacatan semasa lahir kan, dalam kandungan lah. Dia akan bentuk usus dia akan jadi macam ni. So yang ni, yang sebelah ni, yang kembung ni, ini adalah orang yang suka tahan berak, yang sibuk buat kerja, tak ingat nak berak kan. Bila nak berak pun kadang-kadang keras, tahi keras, dia akan jadi kembung macam ni. Angin banyak dekat belah sini. So, yang ini, sperms ni, ni adalah orang yang suka guna teh herba, julap lah, macam julap. So, teh herba ni sepatutnya kita nak kena rangsangkan daripada usus yang belah sini ni, pergi ke atas dan turun ke bawah. Tapi bila kita ambil teh macam pipi diet ke apa ke, dia apa orang kata separuh je. So dia tak sampai ke seluruhan kita punya usus. Sebahagian sahaja. Jadi dia akan makin lama yang dekat sini je lah yang okey, tapi yang belakang-belakang ni semua tak okey. So yang ni orang yang suka makan julap, yang ni. Yang makan julap. Mana dia punya ni? Ni. Orang yang suka julap supaya cepat berak. Ini yang suka pakai ubat-ubat, yang suka cepatkan bagi najis ni keluar. Ini dia keadaan usus dia macam ni. Okay, kalau yang macam ni adalah diverticular, yang orang yang ada masalah kentut yang berbau busuk sangat kan, yang terlampau banyak sangat gas dah terkeluar ni semua ni. So dah bocor-bocor. Ni kita panggil diverticular. Ini adalah jenis-jenis kita punya usus. So kita fikirlah kita berada di dekat dalam kawasan yang mana. Okay. So kita tengok lagi yang ni. Okay, kebanyakan apa yang bermasalah adalah kita panggil sembelit. Okey, inilah yang kita panggil sembelit. Okey. Apa tanda-tanda yang alami masalah sembelit? Okey, buang air besar kurang 3 kali seminggu. Normal 2 kali sehari. Sepatutnya kita kena pembuangan kita mesti kena hari-hari kena buang. So kalau ikut dekat sini dia kata 2 kali sehari tu normal. Tak ada masalah, tapi masalahnya sekarang ni kita ni makan hari-hari kan, makan hari-hari. Jadi satu hari tu kadang-kadang berapa kali makan? 3 kali, 4 kali. So kalau pada saya, kalau keluar 2 kali sehari tu maksudnya tak normal lah. Sepatutnya apa yang kita makan hari ni, besok tu kena keluar dengan lancarnya. Okay, najis keras. Okay, najis keras. Najis keras adalah salah satu daripada sembelit. Maksudnya najis keras ni apa maksud dia? Najis keras ni mungkin tak cukup air, tak cukup fiber, tak cukup mineral, serat semua tak cukup. So najis ni akan jadi keras. Suka orang yang suka minum manis-manis, salah satunya boleh menyebabkan najis kita jadi keras juga. So, okay, meneran ketika membuang air besar. Sepatutnya bila kita meneran tu, sepatutnya otak kita bagi tahu dekat perut, okey, yang ni keluar sampai dekat lubuk, mudah je dia keluar. So bila dia meneran tu, maksudnya najis sudah mungkin keras kan, mungkin dia tak dapat signal, tu yang dia jadi susah. Sepatutnya kita teran je sekejap je, maksudnya kita duduk dekat dalam kita punya toilet ni sepatutnya tak lama. Sepatutnya bila otak bagi tahu nak membuang, so bila kita kata je nak membuang, saraf dah bagi tahu, so keluar, duduk dekat sini dan terus keluar. Bukannya duduk baca surat khabar, baca berita,
yang terkini-terkini kan, duduk termenung lama tu, sepatutnya bukan yang berlaku macam tu. Sepatutnya bila kita duduk je kat sini, berak ni duduknya keluar dan puas, banyak. Okey. Perut kembung. So sekarang ni banyak orang yang bermasalah perut kembung. So perut kembung, angin lah, angin banyak kan. So rasa tidak puas selepas membuang air besar. Maksudnya bila dah buang ni, nak rasa nak pergi lagi. Nanti sekarang duduk tak sampai 5 minit, nak pergi lagi. So itu pun salah satu daripada sembelit. Okay. So kita tengok lagi. Okay, apa dia punca terjadinya sembelit ni? Okay, kita tengok kita punya pemakanan kita hari-hari. Macam mana diet kita. So apa yang kita makan hari-hari. Makan kambing banyak ke, makan daging banyak ke, makan sayur banyak ke. So kalau kita makan sayur yang banyak, cukup air, insya-Allah najis kita akan mudah keluar. So kalau kita banyak nak makan daging, lambat sikitlah. Selalunya kalau makan daging ni memang payah sikit untuk digest. So kurang-kurangnya kadang-kadang nak keluar tu lambat. Kadang-kadang ambil masa 7 hari baru boleh keluar. So kurang bersenam. So bersenam ni pun salah satu je menggalakkan kita punya usus kita bergerak. So bila kita kurang bersenam, salah satunya pun boleh membuatkan kita punya usus jadi malas. Okay. Gaya hidup yang sibuk. Gaya hidup yang sibuk. Bila nak berak je, tahan kan. Sibuk nak buat kerja dulu. Buat macam-macam yang kehidupan sekarang ni kan. Berak tu nanti dulu. Sabar dulu. Okay, tekanan atau stres. Kehamilan. Orang yang pregnant pun kadang-kadang pun ada masalah sembelit juga. So, genetik. Tabiat merokok, usia lanjut, kurang tidur, gangguan hormon, gangguan hormon. So gangguan hormon pun boleh menjadikan kita jadi masalah sembelit juga. Okay. Lepas tu kesan-kesan sampingan daripada ubat-ubatan. So kita tengoklah dekat sini kita punya kehidupan kita macam mana kan, kehidupan kita. So kalau dekat sini dia kata 2 kali sehari, pada Along 2 kali sehari tu tak normal. So kita kena hari-hari. So najis keras, kena banyaklah makan buah-buahan, sayur-sayuran. Lepas tu kena bergerak aktif supaya kita punya usus kita tak jadi malas. Ni kena bersenam. So bersenam pun kita pun kurang, tak minat nak pergi bersenam, malas kan. So salah satu tu membuat kita punya usus ni jadi malas. So datanglah masalah constipation. Kita dipanggil sembelit. So apa dia masalah lazim dalam sistem penghadaman kita? Okay, apa dia? Okay, selalu sakit perut. Kan, selalu orang sakit perut. Biasa je kan. Pedih sikit-sikit tu biasa, belum ambil iktibar lagi sakit perut tu. Kan, makan ubat, okey, sihat kan. Tapi benda tu kadang-kadang berterusan. Tapi biar je, tak ada masalah. So kalau muntah-muntah, bila makan je muntah. Kadang-kadang orang yang nak masalah yang nak diet pun kadang-kadang dia keluarkan, dia muntahkan. Bukannya muntah secara natural, dia jolok mulut dia supaya bagi muntah, supaya kononnya untuk nak bagi diet, nak kurangkan berat badan. Ada juga kes yang macam tu. So cirit-birit. Okay, cirit-birit. Cirit-birit kejap-kejap pergi bilik air kan. Mungkin 2-3 hari, 4 hari cirit-birit. Okey, keracunan makanan. Okey, tersilap makan. Okay, pergi makan dekat gerai ke, minum air ke, dekat tepi jalan ke, mungkin ada pencemaran kat situ, so kita makan, so kita akan dapat keracunan makanan. Empat ni adalah perkara yang orang kata biasa. Okay, tapi yang masalah ni sekarang adalah daripada yang kita anggap biasa-biasa tu sebenarnya adalah usus kita kotor. Okay, 70% racun dalam tubuh kita berasal daripada usus besar. So daripada 70% ni akan tercetuslah berbagai-bagai penyakit. Semua penyakit, tak kisahlah penyakit apa, sekarang ni macam-macam jenis penyakit kan. So kita tengok ini gambar-gambar ni.
gambar-gambar ni tak berapa jelas sangat, tapi boleh nampak lah. Okey, yang gambar yang Alun tunjuk ni, ini adalah usus yang normal. Okey, usus yang normal kita nampak dia punya geliang-geliut dia. Kita nampak saraf-saraf tu masih merah-merah lagi. Okey, nampak dia punya apa ni? Saraf-saraf besar, saraf-saraf kecil. Kita nampak dia punya rongga-rongga tu nampak masih cantik lagi. So yang sebelah sini adalah bila usus kita dah bermasalah, dah kotor sangat. Sangat-sangat kotor. Kita pun tak boleh nak bayangkan kotor tu macam mana dan berapa tahun kalau kita nampak daripada segi naturalnya, kalau kita nampak boleh buka, boleh tengok, kita pun terperanjat, kan? So kita apa ni, inilah yang menyebabkan berlakunya penyakit. Okey, 70% datangnya adalah daripada usus besar. So akan mencetuskan terjadinya penyakit. So okey, yang ni kita tengok. Okey, banyak dah keluar dalam paper-paper kan, tak buang air besar bawa maut. So kalau tak ada kes, benda ni mungkin tak ada dekat surat khabar. Okey, tapi selalunya orang tak buang air besar ni orang anggap biasa je, tak ada apa-apa pun kan. Tapi bila dah ni orang akan kata oh takdir. Sebenarnya bukan takdir kan. Kita yang cipta dia sebenarnya sebab kita pun tak ada ilmu. Tak buang air besar bawa maut. Okey, ni lagi kes pelatih PLKN meninggal sebab tak membuang. Okey, lepas tu banyaklah dekat sini artikel-artikel ni yang betul-betul proven. Bukannya sekadar tulis dia dekat sini. Ini semua kes-kes yang dah berlaku dekat kita punya dunia luar. Okey, kat sini kanser usus punca sembelit kronik. Kebanyakannya banyak dah kes-kes yang ni dulu orang kata apa, penyakit yang susah nak dengar. So sekarang ni boleh dikatakan perkara biasa kan, perkara biasa. Kanser usus ni dah anggap macam darah tinggi kecil manis, dah biasa. So yang ni adalah apa ni, kadang-kadang bila kita kata angin, orang tak percaya kan angin. Tapi ini adalah artikel yang betul kan. Apa ni, dia cakap kat sini bahana angin jahat. So orang kata mana ada nampak angin, tapi bila dah ribut dekat dalam perut tu, manalah kita nampak bila dia jari ribut, baru kita tahu bahana dia tu macam mana. Memang terseksa. Alun pernah alami angin ni, angin yang macam ni. Pernah sekali masa tu masa mula-mula dulu buat Syongho, satu hari tu rasa macam nak macam berpinah, berputar kan. Masuk toilet nak membuang tak boleh, nak muntah pun tak boleh, sampai duduk dekat toilet tu boleh terduduk macam tu sahaja. Nak keluarkan angin tu susah, tak boleh. Dia macam tersekat sangat. So nampak rumah tu pun macam berpinah-pinah, berpusing-pusing nampak. So kita usahakan buatlah apa ni, bagi apa, keluarkan, maksudnya keluarkan muntah ke kan, paksa juga diri tu untuk berak ke supaya kita boleh dapat kentut. So bila dapat kentut ni, angin ni akan kurang. So kebetulan masa tu Alun pun baru masa tu mula-mula lagi lah, masa tu baru buat Syongho kot, baru teringat. So kalau waktu kena macam sakit perut ke, angin yang rasa tak tahu ke, nak berak tu macam mana susah ke, kan rasa macam berpinah-pinah tu, tekan dekat sini, dekat perut ni. Ini kawasan perut, usus kecil dengan usus besar. So tekan dekat sini. So bila kita pening kepala ke apa ke kan, kita kena rangsangkan kita punya semua jari-jari ni supaya angin-angin yang ada ni boleh lepaskan buat sementara waktu. So boleh bantu. Kan bukannya kita ambil ubat masuk kat dalam mulut kita, bila dah masuk ubat kita dah stopkan perjalanan nak keluarkan kotor tu. Lagi bermasalah, jadi lagi besar. Jadi kita boleh bantu dengan kita punya jari. Ni kita punya jari ni kan, kita boleh bantu. Kita picit. So bila kena tempat yang sesuai, dia akan, angin tu akan lepas sendiri. Kita akan rasa macam tu. Ni kan. Lepas tu kita ambil linzi ke. So masa yang Alung hari tu, masa yang dekat rumah tu rasa macam dah berpinah sangat. Cuba untuk pegang dekat jari-jari ni. Tekan. Lepas tu bila dah tu, bila tu kita rasa nak muntah. So bila muntah dia akan rasa lega.
So salah satunya angin ni jangan anggap angin yang biasa-biasa. So kalau kita tak boleh, kalau kita rasa angin tu macam tak keluar, kita tak ada ilmu, kita akan pergi hospital. Doktor akan stopkan kita punya angin tu. So bila jadi stop tu, kita akan lega sementara waktu. Tapi benda tu akan datang balik semula. So jangan anggap angin ni adalah biasa-biasa. So kita boleh tepuk dekat sini badan kita kat sini kan, untuk kita rangsangkan supaya kita lancarkan perjalanan angin tu. So semua dalam badan kita ni memang banyak sangat angin. Kena akui tu. Angin kita tak nampak tapi bila dia dah ribut, berjaga-jagalah. Tunggu masa dan ketika dia. Okay. So bila masalah ini berlaku banyak, dia akan ganggulah. So kita akan ganggu, kita akan dapatlah masalah yang ada kat gambar ni. Okay. So kalau kita nak sihat, kita kena jaga usus besar kita, usus kecil dengan liver. So bila kita dapat urus dua ni, insya-Allah masalah yang warna kuning ni semua akan dapat diatasi, insya-Allah. So kita tengok apa yang kita perlu buat. Okay. Untuk nak melancarkan kita punya sistem gastro usus kita supaya tak jadi masalah yang besar. So apa yang kita perlu? Kita kena cukup air. Kebanyakannya orang tak cukup air. Minum air manis-manis sampai sini kan. Cuba bayangkan kita punya gastro usus ni 9 meter. Daripada mulut ni nak sampai ke bawah ni 9 meter. Alun pun baru tahu tadi. Google. Ya Allah, panjangnya 9 meter. Selama ni aku makan telan sampai kat mana. Entah sampai kat sini pun tak cerna lagi kot. Kan? So 9 meter panjang dia. So kena minum air yang cukup. Sekarang ni pagi-pagi lagi dah minum air sejuk-sejuk kan. Masuk sini, ingat lagi masa dekat Syongho baru ni, Mr. Wee duk perhatikan Alun buat slide. Dia kata, Alun cakap dekat Mr. Wee, duduk dekat dalam Syongho ni sejuk lah kan. So macam manalah orang yang lama-lama duduk satu hari dekat Syongho ni sampai waktu petang sejuk beku dia macam mana. So dia kata cuba you bayangkan, dia kata you punya sistem gastro usus you tu, dia kata sejuk beku. Dia kata sejuk beku. Lepas tu dia kata orang-orang Cina, dia kata kebanyakannya diorang suka makan yang benda yang panas-panas. Dia kata especially orang Melayu, dia kata tak suka makan benda yang panas-panas. Dia kata kecuali orang-orang kampung dulu mungkin suka. Tapi orang yang duduk di bandar, orang yang moden, kebanyakannya dia kata pagi-pagi je dah merosakkan dia punya sistem gastro usus. Pagi-pagi je dah minum air sejuk, kat sini semua dah beku dia kata. Cuba you bayangkan, dia kata yang you ambil makanan tu, yang sejuk beku tu semua dah melekat-lekat semua dekat you punya sistem gastro usus. So Ana cakap, wah bagus juga Mr. Wee dia punya idea kan. At least ada apa tu orang kata, ada kaitan jugalah kan. So sekarang kan pagi-pagi kalau kita tengok lah dekat pergi kat kedai-kedai ke apa ke kan, minum-minum kan, tengok budak-budak kan. Sebab apa banyak masalah? Sebab kebanyakannya tak nak minum benda yang panas, mesti minum air sejuk. Cuba bayangkan minum air sejuk kan, beku tu macam mana, sekejap dia dah dapat kebekuan tu sekejap kan. Jadi kita kena nak sihat, kita kena tukar habit kita tu. So habit kita minum air yang cukup, minum air yang panas. Air yang panas kan, supaya kita punya ni boleh buat kerja. So badan kita tak sejuk, tak lekat lemak-lemak ni dengan begitu cepat kan. So kita tengok lagi, kita kena apa? Kita kena enzim yang cukup. So kalau ikutkan dekat sini, enzim yang cukup kita boleh amalkan kita punya pollen. Pollen kita ada dua bentuk, ada dua jenis kan, yang yang biji dengan yang serbuk. Nak yang bagus ambil yang serbuk lah kalau nak makan banyak. Kalau makan sikit ambil yang biji. So apa yang kita makan, kita punya enzim ni dia akan serap dan buat kerja. So kalau kita nak makan buah-buahan, cuba bayangkan kita kena makan 20 hingga 30 biji apple. Sanggup ke kita nak makan? Ni nak makan hari-hari ni. Mungkin satu hari boleh makan, 2 hari boleh. Masuk hari yang ketiga, hari keempat, dah tinggal sebiji lah. Kan? Dah tinggal sebiji. So ambil buah pula, kita ambil selalunya selepas makan. Sepatutnya nak ambil yang 20 ke 30 ni sebelum makan. Dan 1 jam sebelum kita makan benda-benda yang berat.
Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang kita dah buat yang mengakibatkan kita punya sistem gastro-usus kita bermasalah. Okey. Lepas tu kita perlu apa? Badan kita ni kena perlu apa? Perlu ada probiotics. Probiotics so kita boleh amalkan kita punya pollen. So pollen kita pun tahan suhu badan manusia. So kalau tahan suhu badan manusia 37 37. So panas. So kalau beku macam mana dia nak buat kerja? Macam dia nak digest? Memang akan jadi masalah besar. So kita punya bakteria baik kita perlu kena ada 100 hingga 300 trilion. So kita punya lactoberry ni bagus untuk sistem gastro-usus dan tahan suhu badan manusia, dan bakteria kita adalah bakteria yang ditrain. Maksudnya train tu dia buat kerja, dia masuk sini daripada rongga mulut ni sampai ke sini dia buat kerja, bukannya dia duduk saja, dia bukannya goyang kaki. Dia sampai kat sini dia buat kerja dan dia bagi arahan supaya buat najis-najis ni boleh keluar dengan cepat supaya boleh keluar dengan lancar. So kita tengok pula ni serat. So kita kena ambil serat, probiotik kita, fiber dan protein. So kenapa kita kena ambil fiber dan protein? Okey, kita tengok dekat sini. So dekat sini kita perlu 1 hingga 2 kilo sayur hijau. Banyak tu, 1 kilo tu. Selalunya kita makan tak sampai pun 1 kilo. Kan, kalau kita makan 1 kilo, ramailah orang Malaysia ni kurus-kurus kan. Tak adalah yang big size kan. Semua kurus-kurus. Tapi kebanyakannya semua tak boleh nak makan pun 1 hingga 2 kilo sayur ni. So kita nak jimat masa, nak selamat, kita boleh ambil fiber dengan protein. So apa fungsi protein kita ni? Protein dalam protein kita ni ada lecithin. Lecithin ni boleh cernakan pencernaan, boleh untuk otak, macam-macam dia punya keunikan dia. So meeting yang dulu kan Alun pernah cerita pasal protein ni kan. So boleh rujuk selak yang tu. So ini fiber. So fiber ni salah satu dia yang Alun baca, dia bagus untuk triglyceride dekat kita punya badan. Nanti you all google lah apa maksud triglyceride tu. So orang yang ada banyak kolesterol, yang jahat-jahat, bagus ambil fiber dan protein. So kita punya fiber ada boleh lemak dan tanpa lemak. Okay. So dekat sini jelas So apa yang kita nak makan sekarang ni, kita dah tahu apa benda yang kita nak kena buat. So kita dah cukup kita punya produk. So yang ni kita tengok macam mana kita nak buat cara dia untuk nak shake ni. Okay, so kita tengok video ni sekejap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tunjuk macam mana nak buat shake soya. So masukkan soya dalam air banyak ni. Okay, soya masukkan dalam soya. Masukkan baru kita nak pakai dia dekat pollen berapa yang kita guna. Boleh juga masuk 2 atau 1. Jadikan kombinasi ini sebagai minuman harian sarapan pagi. So ini fiber. Dan lagi masukkan white cake. So kalau ini nak 2 paket pun boleh, 3 paket pun boleh. So macam ni. Okay, tutup. Shake. Jadi air. So gunalah linzi ke, makan guna air. Okay, mudah kan? Kita ambil. So macam mana nak stop kan ni? Okay. So kita shake fiber, protein dengan lactoberry ni. Kita shake yang macam yang tunjuk dekat dalam video tadi kan, masuk dengan granula. So boleh campur dengan air teh, boleh buat dengan air teh. Kalau macam Alun sekarang ni, budak-budak anak-anak Alun sekarang ni, dia orang cerdik tau, dia orang buat macam mana. Yang lactoberry ni dia orang makan macam tu je, makan secara oral.
Tapi fiber, dia pandai tau. Dia ambil satu protein, dia ambil 2 fiber ni. Lepas tu dia orang ambil campur dengan air sejuk. Air kowe yang sejuk tu digoncangkan. Lepas tu dia share 2 beradik. Lepas tu satu hari tu dia cakap, Umi, protein dah habis. Lepas tu dia kata, boleh tak buka yang ni? Alun kata tak boleh. Yang ni nak jual. Kan? Nanti Umi beli yang lain. Sebab tak sampai berapa hari beli protein tu dah habis dah. Dia kata sedap sangat dia cakap macam tu. So kadang-kadang dia tukar. Dia ambil granula, dia campur pula dengan fiber. Yang ni dia cakap dia communicate dia orang. Dia cakap tak sedap, dia cakap kalau campur yang ni tak sedap. Kita kena campur yang ni. Dia sendiri yang dah ubah. Sebabnya Alun dah ajar dia daripada mula dulu memang dia tak nak. Dia orang tak suka. Tapi bila Alun campur dengan air sejuk, dia punya sifir dia nak bagi budak-budak ni minum suka, campur dengan air sejuk. Memang laju je. Kalau campur dengan air yang panas-panas suam tu dia cakap tak sedap. Tapi kalau campur dengan air sejuk beku tu memang laju. So mana anak-anak yang ada masalah sembelit ke apa ke, boleh buat macam cara Alun buat tu. Okey, dia punya sifir dia bubur air sejuk. Memang cepat. So bila dia dah rasa badan dia, Nak dia mana berak tahu macam dia mana, apa ni? dia okey, dia berak lancar, dia akan rasa Malaysia International dia rasa bagus kan. Bila dia rasa bagus, badan dia ada perubahan, dia akan cuba lagi, dia akan ambil. So sekarang ni tak payah nak paksa-paksa diorang lagi dah. Dia sendiri yang ni. Tapi Umi punya produk lah pula yang tak cukup pula kan, dah terlebih. Okay. So kita tengok slide yang lain pula. Okay, untuk untuk najis yang sihat, macam mana? Apa kriteria untuk najis-najis yang sihat? Ramai orang cakap kan, saya berak hari-hari. Cuba tengok najis yang sihat ni sama ke yang hari-hari tu. Kalau sehari-hari pun, walau tak dapat ni, yang pertama ni, okey tengok ni yang pertama warna dan bau. Mesti warna dia perang ke kuningan. Okey, ini yang kita punya tools ni. Kita rujuk pada sini. Okey, ni najis-najis yang tak sepatutnya yang kita dapat. Kita mesti kena dapat seperti sausage ni, lembut. Tak keras. So yang ni nombor 2 ni. Kita kena tengok nombor 2 ni. So yang pertama kriteria dia mesti kena tengok warna dan bau. Kadang-kadang warna tu tak dapat pun warna kuning. Dia tulis kat sini kan perang kekuningan dan tidak berbau. Warna ni kebanyakannya bermacam-macam warna. Bau, kalau orang yang kalau kita pergi toilet yang biasa-biasa kat luar kan, yang macam share-share punya toilet tu, kita tengok kadang-kadang bau dia macam mana kan. Rasa tutup hidung ni kan, ya Allah teruknya orang ni berapa lama dah tak berak ni kan, macam manalah dia punya najis tu, bau dia kan, ya Allah kan. Tapi sepatutnya warna dan ni tidak berbau. Maksudnya bila tidak berbau bermaksud kita punya serat tu cukup, air cukup, SOP yang diperlukan mencukupi. So tidak berbau. Okay, maksudnya kalau berbau tu faham lah usus dia macam mana. Okay, lepas tu kita tengok yang nombor 2 ni, dia punya bentuk. Bentuk dia mesti macam pisang. Maksudnya pisang tu pisang macam mana? Pisang montel. Pisang montel yang yang besar tu kan. Pisang montel berukuran, berdiameter dia 3 cm, panjang dia 6 cm. Lepas tu dia mesti terapung. So najis kita ni dia mesti terapung, dia tak boleh tenggelam, dia mesti terapung. Maksudnya bila terapung, kekerasan dia biasanya mengandungi 75 hingga 80% kelembapan. Okey, 90% adalah najis yang berair dan kebanyakannya adalah 70% najis adalah keras. So kalau nak dapat yang najis yang nombor 2 ni, kalau kita masuk dalam toilet bowl tu, ada setengah orang kata, tak baiklah tengok najis kotor. Kita nak tahu kan kita punya kesihatan badan kita. So kita kena ambil tahu najis kita tu macam mana. Okay, masuk tu terus ke dalam ataupun tak timbul-timbul. Ataupun masuk naik ke atas. Maksudnya bila ke atas tu kita punya cukup lah ni bentuk pisang ni. Berdiameter ni 3 cm. Kadang-kadang tak cukup pun 3 cm. Separuh je pun kan. Tapi kalau kita banyak makan benda-benda yang berserat, kita jaga makan, insya-Allah benda ni akan dapat. Berdiameter ni 3 cm dan panjang je 6 cm. Memang terperanjat tengok. Kan? Selalunya yang mudah kalau kita nak tengok ni budak-budak lah kan. Budak-budak yang belum yang makan yang belum orang kata yang
yang merosakkan badan dia. Kalau kita bagi fiber protein tu, insya-Allah kita akan nampak najis dia akan macam tu. Kita akan nampak najis dia terapung. Okay. So dia punya masa 2 ke hingga 3 minit. Ada tak yang duduk lama-lama dalam toilet? So sepatutnya kita kena ada 2-3 minit. Duduk ni suka-suka. Duduk muka suka keluar cepat. Lepas tu kita berak ni puas dan keluar. Bukannya duduk muka termenung, pedih, sakit kan. Sampai menggigil-gigil nak keluar tu. Sakit. Sepatutnya ini adalah ciri-ciri yang ni. Maksudnya kalau sakit, pedih tu so kena ambil lah fiber protein tu dengan lactoberry supaya bagi najis kita cukup SOP dia. So kuantiti dia lebih kurang 1 kilo. Maksudnya kalau kita keluar ni kurang daripada 1 kilo tu kategori sembelit lah. Tak kira lah apa benda pun. Kat sini kan dah tulis ni lebih kurang 1 kilo. Tapi susah nak dapat najis yang lebih kurang 1 kilo ni kan. Kalau keluar 1 kilo ni mungkin terperanjat lah kot kan. So kat sinilah dia punya yang nak kata alah mana ada saya tak ada sembelit pun kak. Hari-hari saya berak. Okay tengok ni ciri-ciri dia. Kan? So kita yang mana yang kawan-kawan yang kata oh berak hari-hari tu tak tanya dia. Yang pertama tanya ni warna merah ni, warna dan bau. Lepas tu tanya dia bentuk dia. Kadang-kadang dia pun tak tahu bentuk tu macam mana. Kekerasan dia macam mana. Masa dia berapa mana. Bila kita bagi tahu dia ni yang kat sini 1 2 3 4 5 kategori ni dia pun dah oh saya sembelit ke? Kan sebab dia tak ada ilmu. Kita yang ada ilmu ni kita sampaikan pada dia. Okay. So nak kekal sihat kena buang air besar hari-hari. Sepatutnya dah lah makan hari-hari keluarnya 2-3 hari. Tak normal lah tu. Okay. Buang air besar hari-hari. Ingat ni. Buang air kecil 5 ke 6 kali sehari dan kentut 14 kali sehari. Okay. Kadang-kadang orang akan cakap ni, oh saya berak hari-hari, buang air kecil 5 ke 6. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang orang ni dia loya buruk sikit kan. Dia kata, buang air besar hari-hari. Okey, kentut 14 kali sehari tak? Tanya dia. Kalau dia kata, tak ada, maksudnya tak sihat lah tu. Kebanyakan ni orang akan kantoi. Bila kita sebut nak kekal sihat ni, okey, dia kadang-kadang dia macam predict kita sikit. Buang air besar hari-hari lah kak. Okey tak apa. Buang air kecil 5 hingga 6 kali sehari. Ada. Kadang-kadang lebih. Kadang-kadang banyak. Macam itulah kadang-kadang orang akan jawab kan. Okey kentut. Dapat tak 14 kali sehari? Kat sini yang fail. Macam manalah tak ribut kan. Macam Alus tunjuk yang slide yang tadi tu. Kan. Kalau dapat 14 kali sehari ni. Kentut yang besar. Maksudnya besar tu. Bila kita kentut tu dia jadi puas sangat-sangat. Bunyinya kuat. Tak berbau. Itu baru sihat. So kalau kentut kuat dan berbau tu, faham je lah. Kan kena buat apa? Kena baikilah usus tu. Okay. So kita dah tahu apa benda yang ni kita tengah fikir kan. Macam mana nak sihat ni kan. Nak sihat kena ada duit. Bukan secakap sahaja. Okay. Nak sihat ni kena ada duit. Tak ada duit macam mana kita nak sihat. So sekarang kita tengok. Macam mana caranya kita nak sihat. Nak sihat, okay? Kita tengok dia. Ada cara dia macam mana. Nak cari duit tu macam mana. Okay? Cukupkan. Ni, kat sini. So, kat sini kita guna keperluan kita. Ini gunakan untuk keperluan sendiri, okay? So, kita guna dekat sini. Setiap orang guna sendiri. Okay, ini guna sendiri untuk percubaan. Rasa macam mana hebatnya kita punya produk. So kita perlukan apa? Kita perlukan soya protein. Harga dia berapa? RM65. PV dia 50 PV. Lepas tu kita perlukan fiber. Harga dia RM90. Harga PV dia 72 PV. So kita perlukan lacto. Harga dia RM70. PV dia 56 PV. Dan kita perlukan kopi. 3 kopi ni, ini Alung kira kita yang normal. Kita yang seorang. Maksudnya memang kalau seorang kalau minum kopi tanpa had, maksudnya pagi, petang, malam minum, memang dia punya kecukupan itu 3 kotak. 3 kotak 1 bulan. So kita perlukan 3 kopi, kita perlukan RM RM120. Jadi 78 PV. So dia punya total ni
PV dia adalah 256 dan duit yang kita perlukan adalah 345. Mahalnya kan 345. Ini untuk permulaan, kita keluar rasa macam mana. So bila kita rasa benda ni ada faedah untuk diri kita, untuk keluarga kita, why not kita share lah dengan kawan-kawan kan. Kita share setiap orang yang ni kita ni, atau setiap orang guna sendiri yang ni. Ini yang orang yang diam nak sihat sorang-sorang, guna yang sebelah sini. So duit dia yang perlukan 345. So bila nak bagi anak, nak bagi suami, belah sini pula kita tukar. Okay, setiap orang guna sendiri, maksudnya suami isteri 6 kopi plus 1 lactoberry. So kenapa kena lactoberry? Sebab kadang-kadang bila orang minum kopi dia akan dapat reaction, bermacam-macam reaction, angin lah, pedih perut lah, nak muntah lah. So kita add on dengan lactoberry. So harga dia 310. So PV dia RM212. So kita taja kawan-kawan kita ni, taja 15 ke 20 orang. So ceritalah dengan adik-beradik ke, kawan-kawan ke, kan, kenalan-kenalan ke, kan, bukalah mulut kan, kita nak sihat kan, nak cari duit kan, nak untuk bagi kesihatan, kena buka mulut lah. Kalau kita diam, macam mana orang nak tahu kita buat bisnes? Buka mulut, cuba share, bagi rasa kan. Kita anggap yang kita bagi rasa tu adalah sedekah, insya-Allah akan ada rezeki yang Allah akan bagi. So bila kita dah cerita-cerita tu dengan kita diri sendiri kita ada 16 orang termasuk diri kita kali dengan 212 PV. So kita dapat 3,392 mata. Ini untuk kegunaan sendiri. So kita akan dapat bonus, kita akan dapat 16%. So kita akan dapat bonus RM542.72. So kita tolaklah dengan yang dekat yang nak guna yang 6 kopi ni ataupun yang 111 ni. So adalah balance. So ada dapat ekstra lagi kan. So kalau nak sihat dan usahalah untuk makan secara percuma. Sebab tu kita Chong Ho buat secara multi level. So kalau dia tak buat secara multi level, kita tak ada orang kata apa, tak dapat nak nikmati sihat macam ni, kita tak akan dapat punya. So kalau kita nak sihat yang betul, nak sihat yang berterusan, tak nak masalah-masalah kesihatan kita yang lepas-lepas tu berungkit lagi, so kita amalkan, minumlah set ni, insya-Allah anda akan dapat hasil dia. Okay? So ada cara lain juga untuk kita nak dapatkan income supaya kita boleh makan produk kita secara percuma. So kita nanti second speaker akan ceritalah pasal pelayan kopi ni secara lagi detail. So Alun tak cerita pasal ni. So nak tunjuk je kat sini. So kita ada cara untuk nak buat untuk nak dapat makan secara percuma. So niat yang pertama untuk nak makan percuma untuk keluarga sendiri. So bila orang nak nampak kita punya keluarga ada perubahan, kesihatan apa semua, dia orang akan bertanya. So kita boleh cuba buat ni projek Kopi CEO ni. Dah lama dah projek ni kan, so far belum ada lagi yang kata tak berjaya lagi. So kita buat yang ni paling kurang per kopi, cuba bagi kawan-kawan rasa macam mana nak buat. Kita mula dengan 1 kotak 1 orang 1 tahun, pendapatan kita adalah 12,280. Alah, tulis je kat depan ni, tak dapat pun kalau buat dapat, tak buat tak dapat lah kan. Sebab dia tulis ni kat sini memang betul dah ramai dah pun orang yang berjaya mendapatkan 12,280 ni. So kita ada lagi pergerakan organisasi 3x7. Yang ni masih berterusan lagi sampai 2024. So maksudnya kita akan dapat 1 voucher free. Kalau kita tajuk orang baru, kita akan dapat voucher free. Okay. Voucher tu ada expired date. So voucher tu bertahan selama sebulan. So kalau kita tak guna voucher tu akan expired lah. So bila ada orang kawan-kawan yang kita nak taja, dia kena bayar dulu RM15. Kadang-kadang orang tanya, akak macam mana dekat akak boleh free? Orang lain kena bayar RM15 sebab orang tu tak ada voucher. Bila ada voucher dia bolehlah jadi ahli free. Tak ada voucher, kenalah bayar RM15. So akan dapat balik RM15 tu. So ni masih lagi berjalan sampai Jun 2024. So yang pergerakan 3x7 ni pun kita dah buat
untuk tahun ni dah masuk tahun yang kedua. Because Syonghua dah extend. So cara dia, ajak 3 kawan, rutin harian yang menjadi sumber pendapatan 4 ke 5 angka. So kita guna rutin harian kita apa? Minum teh, minum kopi, guna V-Care, berus gigi, mop lantai, kan? Ni yang biasa-biasa punya, yang murah-murah. Nak linzi mahal kan? Nanti nak cerita kat orang, nak beli linzi mahal. Kita mula dengan ubat gigi dulu. Ubat gigi paling murah. Ubat gigi harga dia berapa? Baru RM14. Seberguna pula tu. Macam-macam boleh buat kan. Nak cuci muka, nak basuh buah-buahan ke, rendam ke, bagi pesticide semua ni. Boleh guna. APC ni pun boleh guna juga sebab kita punya selamat dan berkesan. Kopi kita tak ada limit nak minum. Kalau seorang minum macam Malung minum kopi, satu hari tak berapa kali pun tak tahu kan. Bukannya peminat kopi pun, tapi bila dah dengan kopi CEO ni tak tahulah kan. Jadi macam ketagih pula kan. Kadang-kadang dah minum pukul 7 tu dah minum, nanti kan pukul 10 kan minum lagi. Kan pukul 10, pukul 12 buat lagi. Kan? Tak cukup. Kalau satu kotak tu tak cukup. Kadang-kadang seminggu dah habis dah. Ubat gigi pun sama. So sekarang ni semua orang dah guna dah ubat gigi. Dalam rumah pun sakit ubat gigi. Jatuh sikit ubat gigi. Umi luka sikit ubat gigi. Lama-lama Umi punya ubat gigi pun dah tinggal sikit dah. Dia dah pandai dah. Tu Umi punya stok banyak tu. Yelah, stok tu nak jual, bukan dia nak ni orang guna sikit-sikit. Ini sekali bubur, wah banyak kan. Oh banyak duit cakap macam tu kan. So kena hargai. Ni bahan, kena cerita. Kat anak-anak pun kita kena cerita. Ini ubat gigi ni jangan guna banyak-banyak, membazir. Letak, tunjuk cara letak kat ni ubat gigi macam ni. So bila kita buat macam tu, kita akan jadi jimat. Memang jimat sebenarnya. So masa dulu Alung guna seorang dulu pun tahan 6 bulan. Sekarang tak tahan lah sebab ramai sangat dah pengguna dia kan. So sekarang memang tak tahan lah. Dah ramai yang pengguna dia. So kita sekarang ni kita ramai-ramai buat ubat gigi. Okay, kita tukar kita punya yang kegunaan kita hari-hari. So kita boleh buat yang 3x7 ni. So kalau macam grup GD Haslina, sekarang kita buat 13 orang. 13 orang, ajak kawan-kawan 13 orang, kita pendapatan dalam masa 4 bulan dapat 96,000. So kalau kita buat, tak buat tak dapat lah kan. Ini bukan cakap-cakap kosong tau. Buat akan dapat hasil dia. Okay. So bila kita dah ada wang, kita dah ada kita pun dah dapat siap, dah bercerita-cerita kat orang, kita dapatlah guna ni. So far macam Alung buat sekarang pun alhamdulillah. Boleh dikatakan ni semua dah lengkap dah ni hari-hari untuk kegunaan dekat rumah. So kalau bila kita sakit nak makan apa? Kalau macam kita tak ada apa-apa masalah, minum je lah kopi dulu. Kan nak bagi jimat, ataupun ada setengah orang tu kopi satu paket buat dua kali. Nak jimat, buat bisnes. Bila dah buat bisnes dah ada duit kan, makan sepaket sehari 2-3 paket pun boleh. So boleh dapat makan linzi, boleh dapat makan soya protein. Inilah tujuan kita nak buat bisnes, supaya kita dapat makan ni. Kita nak makan ni hari-hari, bukannya nak makan culas-culas. Hari ni makan, besok tak, 2-3. Lepas tu cakap tak berkesan pun, tak ada apa-apa pun. Yelah, engkau makan tak sama dengan kita orang makan. Kita orang makan hari-hari, engkau makan macam mana? Separuh kan. Dr. Berry pun makan sepaket tu bagi 3. Kita makan sepaket ni tak tahulah berapa kali. Kadang-kadang macam anak saya, satu kotak ni buka je, tak sampai 1 jam, tengok dah tinggal separuh dah. Pollen pun sama. 150 biji sekali buka, tinggal separuh dah tinggal 10 biji je. Yang lain ni tak tahulah dia orang buat macam mana, telan ke apa ke, wallahualam. So sekarang ni dah pandai pula. Nak makan fiber, nak makan protein. Sekarang lepas tu sekarang ni dia pandai pula ditambah I plus pula. 3 protein, lepas tu dicampur fiber, campur I plus. Oh, macam tu Umi memang tak boleh duduk diam lah, memang kena buat kerja. So kalau macam sakit, dia dah pandai dah. Tak nak linzi yang jaha ni, kalau bagi tablet tak nak pakai YK. Bila demam je Umi, YK tu, aduh bengkok Umi. Kan? Memang bila dah YK tu terduduklah kejap, 580 nak keluar kan. Fikir 10 kali juga. So kalau macam buat gigi,
Ubat gigi habis je dia dah pandai. Tu stok banyak tu ambil lah. Pandai stok banyak kan. Stok banyak. Siapa nak stok banyak, pergi jual. Pergi cerita. Pergi cerita dengan kawan-kawan. So sekarang ni dia pergi sekolah pandai. Dia pergi sekolah, dia bawa Lactoberry ni pergi share dengan kawan-kawan dia. Aduh, cakap bengkok lah Umi macam ni. Cakap kan. Suruh mak bapak budak-budak tu semua beli. Suruh dia orang telefon Umi. Nanti kakak cakap suruh beli kopi Umi. Kan dia dah pandai, dia dapat sale pula. Padahal baru umur 6 tahun buat sale dah pandai dah kan. So kalau cepat sikit cepat senang lah kerja Umi kan. Umi pun boleh duduk kat rumah biar ada orang pula pergi jual linzi pula. Okay. So dekat situlah. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Okay, kira kalau ada kekurangan, minta maaf banyak-banyak. So sampai di sini je lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Long. Dengar tak suara? Dengar. Dengar. Terima kasih Kak Long di atas perkongsian yang sangat detail pasal gastro-usus. So dah kenal dah kan gastro-usus tu apa dia, macam mana nak jaga dia. Okay. Jadi berusahalah untuk betul-betul menjaga kesihatan gastro-usus kita sebab penyakit kita bermula daripada gastro-usus yang tak sihat. Kan? Kita dah tahu kan? Jadi berusahalah. Okay. So untuk tidak melengahkan masa, sepatutnya topik hari ini untuk topik info produk dan bisnes adalah kopi dan parti kopi.